Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan dan puan. Berjumpa lagi kita dalam siri video untuk 10 siri vlog 10 siri perkongsian pengalaman mengurus bisnes pendidikan. Baik, ini adalah siri video yang kelima. Bermakna tuan dan puan menonton video ini pada 5 Syawal kerana video ini memang disusun khas untuk disiarkan bermula dari 1 Syawal hingga 10 Syawal dalam tahun 2020. Dan untuk pengetahuan tuan dan puan kepada yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah binti Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya juga menerima jemputan dan banyak mengendalikan program kolaborasi dan kerjasama khusus untuk SME dan usahawan di luar sana. Jadi tuan dan puan, video ini memang khusus disediakan dalam 10 siri dan dalam 10 siri ini sebenarnya setiap satu siri memberi satu fokus, iaitu satu pengalaman yang saya kutip sepanjang 13 tahun berada dalam industri, 8 tahun di mana saya sendiri mengendalikan menjalankan program-program pendidikan untuk kanak-kanak, dan 5 tahun bermula daripada tahun 2008 sehingga 2013 saya mengusahakan sendiri sebuah syarikat Sdn Bhd dan menguruskan 5 buah cawangan pusat perkembangan kanak-kanak. Dan sehingga yang terakhir masa saya menjual perniagaan itu pada tahun 2013, tahun yang terakhir itu dengan jumlah murid sebanyak 770 orang. Jadi daripada situlah saya sebenarnya menyusun 10 artikel di www.nuraminahomar.com bersama video ini yang saya attachkan sekali, yang saya letakkan bersama untuk tujuan rujukan dan juga untuk tujuan perbincangan lanjut. Jadi tuan dan puan boleh baca artikel tersebut dan tonton video ini juga di www.nuraminahomar.com. Pada masa yang sama, video ini disiarkan di channel YouTube Nur Aminah Omar dan di FB page Nur Aminah Omar. Jadi insyaAllah you won't miss anything. Tuan dan puan takkan ketinggalan kerana disiarkan di 3 platform utama yang saya sebutkan tadi. Baik, apakah poin dan pengalaman yang saya akan highlightkan dalam video yang kelima ini tuan dan puan? Baik, ia tentang populariti dan jenama dan bagaimana kaitannya untuk memastikan kita punya kekuatan sebagai sebuah institusi pendidikan itu untuk jangka masa yang panjang. Ini pengajaran yang saya bawa, yang saya kutip dan saya nak bawakan dalam siri video ini. Tuan dan puan, ramai yang melihat melihat bahawa kepentingannya ada brand. Pusat pendidikan kita kena ada brand. Contoh macam Tadika, Taska, Pusat Pendidikan, Enrichment Center, apa lagi, sekolah rendah, sekolah menengah, apa lagi. Jadi semuanya ada banyak dikaitkan dengan brand. Maka bila kita bercakap dalam konteks industri, bila berjumpa kawan-kawan kita akan kata buat bisnes apa? Jadi kita kata, oh saya buat bisnes pendidikan. Okey, saya menjalankan enrichment center ataupun saya membuka sebuah tadika. Saya menguruskan tadika. Jadi ditanya, tadika apa? Dan itu adalah satu brand. Jadi ramai yang mengaitkan dengan brand dan juga dikaitkan brand ini dengan kebaikan atau berapa bagus pusat pendidikan itu. Tetapi pengalaman saya yang saya kutip dan saya jadikan dia sebagai satu panduan ialah nama ataupun jenama itu yang popular itu sebenarnya tidak menjamin kepada kelangsungan bisnes ataupun kelangsungan impak pendidikan yang kita beri kepada pelanggan untuk satu jangka masa yang panjang. Betul, jenama penting supaya pelanggan kita terus attract dan boleh terus kita convert jadi pelanggan. Tetapi untuk jangka masa yang panjang, brand sahaja yang popular sahaja tak cukup. Dia ada satu lagi yang kita sebut sebagai sebagai customer journey, sebagai pengalaman pelanggan tu tadi. Jadi kalau jenama kita tu popular sekalipun, tetapi pengalaman yang pelanggan tu dapat daripada kita sangat buruk, dia tak jadi apa-apa. Jadi katalah tuan dan puan, kita ada satu pusat pendidikan yang kita kata saya punya tadika ni tak ada jenama. Kita kata macam tu. Padahal tadika ataupun pusat pendidikan kita tu, yang kita letak nama tu lah jenama. Cuma jenama kita tu tidak pergi secara nasional. Jadi katalah contoh, saya ambil satu nama tadika lah, kata contoh Tadika Seri Ceria. Tadika Seri Ceria ataupun saya sebut sebagai Pusat Perkembangan Kanak-kanak Seri Ceria.
Jadi Seri Ceria itu merupakan satu jenama. Jadi kita sebagai pengusaha ataupun sebagai tuan punya, kita yang menentukan bagaimana jenama ini dibangunkan. Nak Seri Ceria ni jadi macam mana? Adakah kita kata okey, Seri Ceria ini akan jadi champion di seluruh tak boleh lah seluruh, okey, di kawasan di Bandar Kajang. Jadi kalau kita kata okey, pusat perkembangan kanak-kanak Seri Ceria, maksudnya dekat Kajang semua orang tahu. Tapi tak semua orang hantar pun anak dia. Dia popular di Kajang. Macam tu. Tetapi ada setengah brand memang dibangunkan untuk tujuan peringkat nasional. Yang kita lihat banyak-banyak tu jenama, mungkin jenama yang besar yang kita sebut tu ada di seluruh Malaysia. Itu kerana dia dirancang, dia didesain untuk macam tu. Tetapi katalah kita ni sebagai seorang pengusaha yang mungkin bersifat kita tak ada nak banyak. kita nak cawangan kita tu mungkin paling banyak 3 gitu, ataupun kita kata nak 11 ataupun nak 20 dan kita kata nak di Semenanjung sahaja. Sebenarnya itu semua yang kita tentukan. Bagaimana nak popular ke, nak jenama tu bagus ke, itu kita design dia. Tetapi sebenarnya kesan atau impact kepada bisnes tu secara jangka panjang tu sebenarnya apa? Dia adalah kontennya, program pendidikannya, customer journey. Apakah pengalaman-pengalaman yang anak-anak ni dapat? Apakah pengalaman-pengalaman yang ibu bapa ini rasai sepanjang anaknya berada di pusat pendidikan kita? Betul tuan dan puan, jenama itu penting, betul. Tetapi itu bukan satu-satunya. Bukan satu-satunya yang menjadikan bisnes kita itu boleh bertahan untuk tempoh yang lama. Jadi kena lihatlah konteksnya, kena lihat. Saya pernah berkongsi, saya tak ingat sama ada saya berkongsi di blog ataupun di video, tapi saya pernah menyebut ada satu tadika di Petaling Jaya, tak salah saya. Nama dia Tadika Chim. Dan tadika itu jenamanya dikenali sebagai Tadika Chim. Dan dia tak ada cawangan yang banyak. Tak salah saya dia ada 2 atau 3. Itu pun dibuka selepas lama beberapa tahun. Dan saya yakin tadika itu tuan punyanya memang dia design macam itu. Memang dia dah susunkan macam itu. Tetapi dia dah bertahan lama. Tak salah saya bertahan sampai 40 tahun. Tuan dan puan boleh Google nama dia tu. Tadika Chim. Asalnya memang dia bermula di PJ, di Petaling Jaya. Jadi itu antara contoh kerana memang ownernya atau memang pengusahanya memang merancang begitu. Dia dalam bisnes ni dia tak ada salah ke tak betul. Kita tak kata kalau franchise tu bisnes yang betul, bukan. Tetapi kalau dia memang dah design modelnya tadika ni nak di-franchise-kan, tak apa, go ahead, no problem. Jadi dalam konteks ini sebenarnya saya dalam video yang kelima ini sebenarnya saya membawa satu take away di mana kesan kepada bisnes pendidikan ini adalah satu kesan jangka masa panjang. Jadi dia bukan hanya berdasarkan kepada jenama dan populariti. Dia membantu tetapi tidak bergantung semata-mata kepada itu. Jadi ia adalah hasil daripada satu proses pembelajaran dan pengalaman yang mana ibu bapa tu dapat. Dan juga yang anak-anak ni dapat. Jadi jenama ni yang popular ni sebenarnya memang betul-betul berjaya kalau dia ada user experience yang betul. Jadi tuan dan puan lihatlah ada banyak jenama di luar sana yang memang dah lama, dah ada banyak cawangan, yang dah di-franchise-kan pun ada, yang tak franchise pun ada tapi ada banyak cawangan. Jadi memang dalam perniagaan ni tak ada betul yang salah. Dan kita tak boleh kata kita kena ada brand yang popular baru boleh kita berjaya. Itu hanya satu faktor, dia ada banyak faktor lain. Dan dalam konteks bisnes pendidikan sebenarnya tuan dan puan, dia adalah tentang impact bisnes pendidikan. Jadi kita kena balancekan, kita sebagai pengusaha ke, sebagai founder ke, sebagai tuan punya ke, owner ke, kita yang kena balancekan antara keperluan itu. Keperluan membangunkan jenama dan popular dengan keperluan untuk memastikan adanya impact pendidikan untuk jangka masa panjang. Baik, video ini mungkin sedikit pendek tetapi saya kira untuk lebih lanjut tuan dan puan boleh baca artikel itu yang sudah saya siarkan di www.aminahumar.com untuk siri yang kelima. Untuk siri yang kelima yang bercakap tentang kekuatan jenama. Baik, untuk itu tuan dan puan, insyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye for now.